Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah di Masjid Asy-Syakirin? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat. Dan Alhamdulillah hari ini walaupun kita bersiaran agak lambat sangat-sangat, minta maaf daripada pihak kami di atas ada beberapa perkara yang tak dapat dielakkan. Okey, jadi minta maaf kepada mereka yang menanti tunggu kan, kata Ustazah ni ada nak keluar ke tak keluar ni, lama tunggu kat depan ni kan. Okey, minta maaf yang banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa juga ketika menanti tadi. Dan Alhamdulillah hari ini kita akan masuk kepada hadis kita yang berikutnya. Ustazah pun tak nak cakap banyak lah kan sebab dah lambat. So kita akan terus masuk kepada hadis kita yang berikutnya. Pada hadis kita yang baru ya muslimah, berkenaan dengan mengubah kemungkaran. Okey. So hadis kita hari ini ialah hadis kita yang ke-34. Hadis yang ke-34 kita akan bincangkan berkenaan dengan mengubah kemungkaran. Jadi kita berada di halaman 309. Ya, silakan muslimah semuanya untuk membuka halaman 309 dan untuk kita mengikuti pembacaan hadis ini bersama-sama. Lalu kita akan ikuti juga bagaimana syarah yang telah dikemukakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam kitab beliau. Baik, hadis ini ya, hadis kita yang ke-34 ini ialah berkenaan dengan perintah Nabi SAW kepada kita agar menjadi insan yang mencegah kemungkaran yang berada di hadapan mata kita. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, hadis ini adalah daripada seorang sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau menyebutkan begini, dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Okey, dalam hadis ini kita dapati Nabi SAW memberikan kepada kita dengan 3 peringkat ataupun 3 keadaan ketika kita melihat kemungkaran di hadapan mata kita. Pertama, Nabi SAW perintahkan kepada kita agar mencegahnya dengan tangan kita. Kedua, Nabi kata begini, kalau tak mampu untuk cegah dengan tangan, maka cegahlah dengan lisan. Tapi kalau kita tak mampu untuk cegah dengan lisan, Nabi katakan kepada kita, cegahlah dengan hati yang ada dalam diri kita ini. Itulah selemah-lemah iman yang kita miliki. Ini sabda Nabi yang Nabi sampaikan kepada kita ketika kita melihat perkara-perkara yang tidak baik berlaku di hadapan mata kita. Sebenarnya ada banyak hadis yang menyentuh tentang hal ini. Ya, jika kita lihat di dalam syarah kitab kita di sini muslimah, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali beliau mendatangkan kepada kita dengan satu keadaan yang mana menjadi sebab tentang mengapa Abu Sa'id Al-Khudri
beliau menyampaikan hadis yang beliau dengar daripada Nabi SAW ini. Ada pada satu ketika, sebenarnya beliau kata gini, ada pada satu keadaan berlaku satu perkara yang di luar syariat lah, yang tak pernah dibuat oleh Nabi SAW pada masa itu. Kan? Iaitu kalau kita lihat di sini ya muslimah, pada muka surat kita yang ke-309 di situ pada syarah hadisnya, disebutkan kepada kita begini, dari Tariq Ibn Shihab rahimahullah, beliau berkata, yang pertama memulai khutbah sebelum salat Eid adalah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri kepadanya dan berkata, solat dulu sebelum khutbah. Kita kalau solat hari raya, ada ke orang baca khutbah dulu? Tak ada kan? Kita walaupun kita kata musim COVID ni, ada ke tiba-tiba baca khutbah dulu? Tak ada. Walaupun kita tak dapat nak solat di masjid sempena hari raya, contoh Aidil Adha ataupun Aidil Fitri lah yang telah berlalu, tak ada di kalangan kita yang baca khutbah sebelum kita solat. Kita akan solat terlebih dahulu baru kita dengar khutbah. Tapi di sini ada perkara yang sebaliknya berlaku, iaitu khutbah dia baca dulu, kan? Baru je solat. Tapi ada seorang lelaki ini yang melihat keadaan itu, dia bangun, dia tegur. Dia kata ini salah. Sebab kita kena solat dulu, baru kita baca khutbah. Jadi di sini, Abu Sa'id kata gini, lelaki itu telah melaksanakan apa yang menjadi kewajipan atasnya. Kemudian beliau meriwayatkan hadis ini. Jadi ini kita panggil sebagai di sebalik kisahnya. Kenapa Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu seorang sahabat Nabi SAW, beliau meriwayatkan hadis ini kerana peristiwa itu berlaku. Seorang lelaki yang melihat kemungkaran, mana benda tu salah, kan? Kita perlu tegur. Jadi dia tegur keadaan tersebut supaya ia berada di landasan yang betul. Ada hadis-hadis yang lain juga. Bila kita lihat dalam kitab kita ini, ada hadis-hadis yang lain yang mana Nabi SAW sebutkan, walaupun kita dapati matanya iaitu hadisnya berbeza daripada sudut lafaz, kan, daripada sudut ucapan Nabi, namun maksud yang terkandung di dalam hadis itu adalah sama. Maksudnya ialah Nabi perintahkan kepada kita agar mencegah kemungkaran ataupun ubah. Bila kita nampak ada kemungkaran tu kan, usaha untuk kita ubah agar kemungkaran tersebut tidak berleluasa ataupun ia berhenti. Jadi di sini muslimah, cuba lihat pada muka surat yang berikutnya. Ya, muka surat 310 ada satu hadis yang didatangkan kepada kita untuk menguatkan perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan hadis mencegah kemungkaran ataupun mengubah kemungkaran tersebut. Di sini Nabi SAW, hadisnya daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Nabi SAW di dalam hadis ini, apa kata Nabi? Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus pada satu umat sebelum aku, kecuali illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuzuna bi sunnati. Kecuali nabi itu memiliki para pembela setia dari umatnya dan para sahabat yang mengikuti sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Setiap nabi ada pengikut, ada followers dia. Okey, yang mana followers ini, iaitu pengikut-pengikut ini, mereka adalah di kalangan yang setia, berpegang dengan ajaran para nabi mereka. Jadi Nabi kata setiap umat sebelum itu ada nabi mereka dan di kalangan mereka itu ada pengikut-pengikut yang setia yang membela mereka. Namun di sini kita dapat di dalam hadisnya, thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Kemudian datang generasi pengganti yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Maka siapa yang berjihad ni maksudnya bersungguh-sungguh. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh melawan mereka dengan tangan, iaitu dengan kekuatan, maka dialah orang mukmin atau orang yang beriman. Sesiapa yang bersungguh-sungguh
melawan mereka dengan lidahnya, maka dia juga seorang mukmin. Lalu Nabi kata apa dalam hadis ini? Dan siapa yang berjihad iaitu bersungguh-sungguh melawan mereka dengan hatinya, maka dia juga seorang mukmin dan tidak ada iman setelah itu sekalipun sebesar biji sawi. Maknanya walaupun hal itu kecil. Maknanya begini muslimah. Nabi kata begini, di dalam ataupun bagi setiap Nabi ada di kalangan pembelanya, ada di kalangan pengikutnya. Namun kemudian setelah Nabi itu wafat, setelah Nabi itu meninggal dunia, kita dapati datang generasi-generasi yang berikutnya yang mana mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sebagaimana dibawa oleh para Nabi itu. Betul kan? Kita nampak ada banyak contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana umat-umat terdahulu mereka meninggalkan ajaran Nabi mereka yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada mereka dengan Nabi di kalangan kaum mereka sendiri supaya bawa mereka kepada jalan yang benar. Maka di sini tugas mereka yang membela ajaran ataupun agama yang dipegang oleh Nabi itu untuk bersungguh-sungguh meletakkan keadaan yang salah kepada keadaan yang betul. Sebab itu Nabi kata, siapa di kalangan mereka yang bersungguh-sungguh betulkan keadaan, nak ubah keadaan itu kepada yang lebih baik, maka disebutkan mereka sebagai seorang mukmin. Tidak kira sama ada mereka menggunakan tangan mereka, mereka menggunakan lidah mereka ataupun hati mereka. Namun persoalannya di sini muslimah, apakah yang kita nak maksudkan dengan kemungkaran? Apakah yang dimaksudkan dengan kemungkaran yang menyebabkan kita ada satu tanggungjawab untuk mengubah, untuk mencegah kemungkaran yang kita lihat? Adakah semua kemungkaran yang kita nampak itu adalah kemungkaran? So ini penting untuk kita fahami. Baik, bila kita nak fahami maksud kemungkaran tersebut, saya nak bawa kita rujuk kepada definisi ini berkenaan dengan kemungkaran itu tadi. Jadi bila kita kata itu adalah perkara yang mungkar, bermakna ia adalah perkara ataupun perbuatan yang Allah larang dan Nabi larang. Itu apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Faham ya? Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu setiap perbuatan yang maksiat, setiap perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan dengan azab, yang mana ada terdapat larangannya dalam Al-Quran, ada terdapat larangannya dalam hadis Nabi SAW, itu kita panggil ia sebagai perkara yang mungkar. Namun ada juga beberapa perkara yang perlu kita jelas, iaitu kemungkaran tersebut jelas juga dan disepakati oleh kedua belah pihak. Siapa kedua belah pihak ini? Iaitu pihak yang ingin mencegah dan pihak pelaku kemungkaran. Jadi kena ingat muslimah, bila ada perkara yang mungkar ini, dia perlu ada dua sides. Ada dua pihak. Satu yang nak mencegah, kedua yang melakukan kemungkaran. Satu pihak yang ingin mencegah, satu pihak yang melakukan kemungkaran. Namun kedua-dua belah pihak ini perlu juga sepakat. Mereka sepakat bahawa apa yang berlaku adalah perkara yang mungkar. Baru tepat kita panggil ia sebagai kemungkaran. Kenapa sedemikian? Kerana begini, kita lihat. Sebab begini muslimah, kadang-kala kemungkaran hanya pada pandangan pihak yang ingin mencegah. Mungkin kita nampak itu perkara yang mungkar, namun bagi yang pelakunya tidak mungkar. Contohnya, saya berikan contoh di situ, supaya kita jelas apa yang dimaksudkan dengan mesti kedua belah pihak tahu itu adalah perkara yang mungkar. Contoh kita lihat begini. Makan waktu siang di bulan Ramadan, kita sepakat bukan ia adalah perkara yang mungkar. Bolehkah kita di kalangan yang mukallaf ni kan, maknanya kita di kalangan yang berakal, yang sihat lah. Kita di kalangan yang ada akal ini, yang ada kewajipan untuk berpuasa,
di bulan Ramadan, kalau makan di waktu siang, bermakna itu perkara mungkar kan? Dosa tidak? Dosa. Bila kita nampak ada orang yang melakukan itu di hadapan mata kita, kita tahu ia perkara yang mungkar. Sebagai seorang yang Muslim, yang beriman kepada Allah, bila dia buat hal itu, makan di waktu siang hari, ia adalah perkara mungkar. Semua kita sepakat tentang hal tersebut. Semua kita sepakat tentang hal tersebut, ia adalah perkara yang mungkar. Tapi, adakah bila kita nampak terus-terus kita perlu tegur? Kerana kemungkinan besar, si pelakunya tidak melakukan perkara yang mungkar. Walaupun dia makan di waktu siang pada bulan Ramadan. Kerana apa? Kemungkinan orang itu dia sedang dalam keadaan yang sakit. Sebab itu dia perlu makan pada waktu siang di bulan Ramadan. Atau dia dalam keadaan yang musafir, atau wanita yang sedang dalam keadaan haid, nifas, yang menyusukan bayinya, contohnya lah kita kata, so dia tak boleh berpuasa. Betul tak? Orang yang berada dalam keadaan sedemikian, adakah dia wajib berpuasa? Tidak. Boleh tak dia makan di waktu siang pada bulan Ramadan? Boleh. Ada kelonggaran yang diberikan kepada dia. Jadi, bila kita nampak hal yang mungkar itu tadi, betul tak? Tak semestinya ianya adalah perkara yang mungkar. Jadi, dalam hal itu tadi, dalam situasi itu tadi, kedua belah pihak perlu sepakat ia adalah perkara mungkar. So kita pun tak boleh lah tiba-tiba kita nampak ada orang makan, kan? Kita pergi datang kat dia, kita marah kat dia. Perlu kita tahu dulu keadaan dia bagaimana. Mungkin pada masa tu dia tak sihat. Nampak macam sihat tau. Nampak macam sihat dek ni, makan kat sini pun kita pun sindir-sindir. Dia kata, awak tak malu makan kat tengah-tengah ni. Kita marah kan? Kita orang perempuan, biasa mulut orang perempuan kalau nampak sikit-sikit nak sindir. Tak faham kita ni kenapa orang perempuan tu kan. Kita muslimah-muslimah ni. Awak tak malu makan tengah-tengah ni. Kalau tak malu dengan orang, malulah dengan Allah. Macam tu lah kan. Kita punya ayat bukan main lagi. Mentang-mentang kita nak cegah kemungkaran, baru belajar hadis ni kan, hadis 34. Dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, dia kata, Nabi kata, kena cegah kemungkaran. Aku sekarang nak cegah kemungkaran. Tapi muslimah, kena ingat, bagaimana keadaan orang itu tadi. Mungkin dia boleh makan. Jadi kita pun sebelum kita nak cakap ni, kita kena lihat dulu keadaannya bagaimana. Supaya tak tersalah kita dalam keadaan kita nak mencegah kemungkaran tersebut. Kan? Macam contoh sekarang ni, kita tahu kan solat Jumaat itu wajib bagi orang lelaki. Betul tak? Tapi tak semua orang dapat tempat untuk solat Jumaat pada waktu sekarang ni lah. So, kita tak boleh lah nak marah nampak orang lelaki tiba-tiba waktu solat Zuhur, tiba-tiba dia dekat tengah-tengah shopping mall ke apa kan. Kita marah, tak solat Jumaat awak kita tak kenalah keadaannya, betul tak? Situasinya tidak bertepatan dengan cara kita untuk mencegah kemungkaran itu tadi. Walaupun kita tahu dia itu wajib untuk melaksanakan solat Jumaat, tapi keadaan tidak mengizinkan dia untuk melaksanakannya. Jadi situasi, keadaan seseorang perlu juga ia bertepatan dengan apa yang ingin kita cegah. Walaupun pada asalnya walaupun pada asalnya hukum itu memang mungkar. Okey, hukum itu memang mungkar. Tapi belum tentu ianya adalah mungkar bagi si pelakunya. So kena faham bila kita nak jadi orang yang mencegah kemungkaran itu tadi. Okey, baik muslimah. Kita lihat pada kitab kita. Penerangan tadi tidak ada dalam kitab ini sebagai tambahan yang Ustazah letakkan supaya bila dah bincang-bincang ini, sebelum nak bincang tentang hukum mungkar dan sebagainya, kena tahu apa yang dimaksudkan dengan mungkar. Jadi kita ni tak sebarangan lah bila kita nak mencegah kemungkaran itu tadi, sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan kepada kita dalam hadis kita yang ke-34 ini. Okey, baik. Terus muslimah pergi kita kepada subtopik yang berikutnya. Dalam subtopik yang berikutnya membincangkan berkenaan dengan hukum mengingkari kemungkaran. Dalam kitab kita menyatakan begini. Hadis ini
iaitu hadis yang berada pada bab ke-34. Kemudian kita baca tadi kan berkenaan dengan Nabi SAW sebutkan tentang setiap Nabi, mereka ada pengikut mereka, pembela mereka, kemudian datang generasi yang tidak melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka. Okey, itu maksudnya hadis-hadis yang di atas itu. Ia menunjukkan kepada kita bahawa wajibnya mengingkari kemungkaran sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Maksudnya, bila kita nak ingkari ataupun bila kita nak cegah kemungkaran itu, hukumnya memang wajib. Namun, ia perlu juga dilihat kepada kemampuan diri kita. Kemampuan kita setakat mana? Had kita, sebab setiap daripada diri kita ada batasnya, ada hadnya. Tak semua yang boleh kita lakukan ketika kita ingin cegah kemungkaran itu tadi. Ya, maka di sini disebutkan dan bahawasanya mengingkari kemungkaran dengan hati adalah sesuatu yang wajib. Sehingga siapa yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, maka itu menunjukkan hilangnya iman dari hatinya. Cegah kemungkaran dengan hati kita ini muslimah, ianya adalah wajib. Sedangkan dia kata begini, mengingkari kemungkaran dengan lidah dan tangan kita, iaitu dengan kekuatan kita, maka hal itu wajib namun ia sesuai dengan kesanggupan. Sekarang ni muslimah, ya, kita lihat begini. Hukum mengingkari kemungkaran ianya adalah wajib. Ikut kepada kemampuan masing-masing. Sebab itu tadi, Nabi berikan kepada kita dengan 3 stages. Okay, 3 keadaan, 3 tahap. 1, dengan tangan kita. 2, dengan lidah kita. 3, dengan hati kita. Tapi, kena ingat begini. Mengingkari kemungkaran dengan hati, ianya adalah wajib. Tidak kira kemampuan kita di tahap yang mana. Namun, berbeza lidah dan tangan kita, kekuasaan yang kita miliki. Ia wajib, tetap wajib, namun ia sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebab semua orang ada lidah, semua orang ada tangan, betul tak? Tapi adakah mereka mampu untuk mengubah ataupun mencegah kemungkaran dengan lidah dan tangan mereka? Tak. Mereka tak mampu. Mereka tak mampu untuk melakukan sedemikian. Tapi dengan hati, jangan cakap, oh saya pun tak mampulah dengan hati. Tak boleh begitu. Sebab dengan hati tidak ada alasan untuk kita kata kita tidak ada kemampuan. Ya, sebab itu begini muslimah, bila kita nak faham tentang hal ini. Bila kita kata mengingkari dengan hati kita, ia adalah wajib. Tapi bila kita kata tangan dan lidah untuk kita cegah kemungkaran menggunakan tangan dan lidah itu tadi kan, wajib tetapi ada syaratnya, ada pengecualiannya, iaitu berdasarkan kemampuan kita. Berdasarkan kemampuan kita. Kita nampak anak orang lain buat zina contohnya. Adakah kita mampu nak pergi tarik, kita nak pukul dia ke apa? Kita tak boleh buat begitu, betul tak? Kita tak mampu. Tapi dengan hati boleh? Boleh. Ini maksudnya. Ya, kita nampak ada orang lain yang memang buat kemungkaran. Tapi kita tak mampu untuk cegah. Dengan tangan kita, tak mampu juga kita nak pergi pada dia nak cakap. Kita tak ada kemampuan itu. Tapi dengan hati kita ada kemampuan? Ada. Kita boleh ingkari ataupun kita boleh nafikan. Kita kata, aku tak reda dengan apa yang aku lihat. Semua orang ada kemampuan untuk lakukan hal sedemikian dengan hatinya. Tapi dengan tangan, dengan lidah ini, tak semua orang ada kemampuan itu. Sebab apa? Ia berbalik kepada keadaan-keadaan seseorang. Walaupun kita kata tangan dan lidah itu wajib, tetapi ia perlu berdasarkan kepada kemampuan ataupun keadaan diri dia. Siapa dia? Sehingga tangan dan lidah itu menjadi wajib bagi diri dia. Ya, tapi kalau hati, tak. Kita tak kata kena lihat kepada kemampuan, tidak. Sebab semua orang mampu untuk mengingkari satu perbuatan mungkar dengan hatinya. Okey, dengan hatinya. Tidak ada alasan untuk kita kata apa?
Oh, saya tak mampulah nak ingkari dengan hati. Oh, tak apalah, buatlah mungkar. Saya redha dengan apa yang saya lihat. Begitu, tak boleh. Tak boleh sedemikian. Sekarang ini kita berada pada keadaan yang tak mampu kita nak tarik dia. Ya, kita tak mampu. Dan juga kita tak mampu untuk cakap pada dia bahawa ini adalah perkara mungkar. Jangan buat. Kita tak mampu untuk kata begitu muslimah. Tapi kita ada hati untuk ingkari apa yang dia lakukan. Gunakan hati kita yang Nabi kata apa tadi? Selemah-lemah iman. Sebagai satu bentuk pengingkaran yang ada pada diri kita. Kerana apa? Ketidakmampuan kita untuk melaksanakan pencegahan ataupun pengingkaran dengan tangan dan lisan kita. Sebab itu di sini, lihat ya muslimah, di bawah itu ada pendapat daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an yang mana beliau berkata, katanya begini, orang yang masih hidup di antara kalian hampir saja akan melihat satu kemungkaran yang tidak mampu dia cegah. Kita, kalau kita lihat pada hari ini, kita semua, antara kita, bagi saya, kita semua ada experience. Kita semua ada pengalaman yang mana kita lihat kemungkaran depan mata kita, tapi memang kita tak mampu nak cegah muslimah. Betul tak? Kita tak mampu nak cakap, kita tak mampu nak guna tangan kita untuk kita cegah kemungkaran itu. Ini yang disebutkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu an di dalam kata-katanya itu. Akan satu masa yang mana kita ni berada pada keadaan yang tak mampu untuk kita cegah kemungkaran itu. Kecuali bahawa Allah mengetahui dari hatinya bahawa dia benci kepadanya. Tapi, apa kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an di dalam kata-katanya? Kecuali pada keadaan itu Allah Maha mengetahui. Yang kita tak dapat nak cegah dengan tangan dan lidah kita ini, tapi kita, Allah Maha mengetahui kita mencegah, kita ingkari ia dengan hati kita. Sebab kita tidak ada kemampuan untuk tarik dia, kita ada kemampuan untuk cakap pada dia. Tapi kita ada hati yang Allah kurniakan untuk kita ingkari, menunjukkan ketidakredaan kita pada satu perkara maksiat yang berlaku di hadapan mata kita. Namun wallahu a'lam lah, mungkin ada antara kita kata tak apalah, biarlah, masih muda nak buat maksiat, buatlah, dah tua pandai-pandai lah nak taubat. Ini masalah. Ini masalah muslimah. Kalau begitu keadaan kita. Ya, kalau begitu keadaan kita, itu masalah. Tak boleh sedemikian. Tak kira tua, muda ke, apa remaja ke apa kan. Kalau kita nampak dalam hati kita ni, kena. Kita dalam hati tak redha di atas apa yang dilakukan. Kerana apa? Ia adalah perbuatan maksiat, perbuatan mungkar. Sebab itu di sini didatangkan kepada kita dengan sebuah hadis yang lain. Rujuk muslimah pada muka surat 311. Ya, dalam muka surat 311 kita, di situ Nabi SAW menyebutkan kepada kita. Nabi kata begini, "Idza umilatil khati'atu fil ard kana man syahidaha fakarihaha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha." Nabi kata, apabila dosa telah dilakukan di muka bumi, orang yang menyaksikannya lalu membencinya adalah seperti orang yang tidak menyaksikannya. Dan siapa yang tidak menyaksikannya tetapi merestuinya, dia tak nampak tapi dia restu, dia redha, kan? Nabi kata apa? Adalah seperti orang yang menyaksikannya. Jadi keadaan itu dia terbalik. Ya, maka kita kata begini. Orang yang lihat dosa tetapi ingkari dan benci dalam hati, Nabi kata orang itu seolah-olah dia tak lihat dosa yang berlaku di hadapan mata dia. Kerana apa? Dia ingkari dosa itu dalam hati dia. Ini untuk orang yang tak mampu ya muslimah untuk cegah dengan tangan dan lisan. Okey. Tapi ada situasi yang sebaliknya juga. Nabi SAW sebutkan di dalam hadis ini, iaitu ada orang yang dia tak lihat. Dia tak lihat kemungkaran itu. Tapi sebaliknya pula, dia merestui, dia redha dalam hatinya terhadap kemungkaran yang dia tak lihat.
Untuk orang yang sedemikian, Nabi kata apa? Seolah-olah dia melihat kemungkaran tersebut di hadapan mata dia. Cuba lihat penerangan yang ada di bawah pada perenggan hadis yang baru kita baca tadi. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau jelaskan kepada kita begini. Maka barang siapa yang menyaksikan suatu perbuatan dosa, lalu dia membencinya dengan hatinya, maka dia bagaikan tidak melihatnya apabila dia tidak mampu untuk mengingkarinya dengan lidah dan tangannya. Sekarang ni dia tak mampu, dia nampak. Okay? Sekarang kita nampak. Senang kata begini, kita nampak ada satu kemaksiatan di hadapan mata kita yang memang terang-terangan berlaku di hadapan mata kita. Tapi sekarang ni muslimah, kita tak mampu untuk cegah dengan tangan kita. Tak mampu juga untuk kita cakap dengan orang itu, ini perkara yang mungkar. Kita tak mampu. Tapi, apa yang kita mampu? Kita hanya mampu benci dalam hati kita. Iaitu kita tak reda di atas apa yang kita lihat, iaitu perbuatan maksiat yang kita lihat di hadapan mata kita. Maka di sini, dikatakan bahawa dia bagaikan tidak melihat apa yang berlaku di hadapan mata dia. Ini kata Nabi. Ya, Nabi kata begitu. Dan sebaliknya, orang yang tidak melihatnya. Tapi ada orang mungkinlah dia tak lihat perkara itu. Namun mungkin dia cuma dengar. Dia cuma dengar. Tapi dia reda. Ataupun sekarang ni, sekarang kita kata ginilah muslimah. Banyak perkara yang kita tak nampak dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi mungkin ada orang rakam. Betul tak? Bila kita lihat orang merakam, maksudnya orang rakam kemudian dia upload di Facebook, di IG, di Instagram contohnya. Maknanya kita tak menyaksikan dengan mata kita sendiri, tapi kita nampak di handphone kita. Maksudnya kita tidak berada dalam keadaan sedemikian. Namun, kalau dalam keadaan yang begitu, yang tak nampak dengan mata tapi cuma just kita lihat menerusi rakaman video itu tadi, namun kalau kita merestui keadaan tersebut kan, yang mana ia adalah perkara dosa, Nabi kata apa? Seolah-olah dia lihat dengan mata dia. Itu dia berada pada situasi itu. Keadaannya sedemikian. Jadi hal ini bila dia meredai dalam hatinya tadi kan. Jadi dalam hal ini dia kata, cuba kita baca dalam perenggan kita. Hal itu kerana reda terhadap perbuatan dosa adalah termasuk yang buruk di antara apa-apa yang diharamkan. Kalau kita reda satu perbuatan dosa, bermakna kita sudah buat perkara yang buruk ni muslimah. Kita dah buat perkara yang buruk sebab kita reda tentang hal yang haram. Walaupun kita tak nampak dengan mata kita sendiri. Ya, dan tidak adanya pengingkaran perbuatan dosa dengan hati yang hukumnya fardu. Bila kita bila kita tak nampak tapi just nampak gitu-gitu saja menerusi rakaman itu tadi kan, ataupun kita dengar perbuatan dosa, kita tak ingkari ia dengan hati kita. Ya, bahkan kita suka. Kan kita suka. Oh biasalah budak muda-muda gini, maaf saya kata gini. Kita kalau nampak ada orang kan post, dia bukan mahram. Lelaki perempuan post gambar berpeluk-pelukan. Oh kita sweetnya, ini benda mungkar muslimah. Ia tak sweet, ia sour. Minta maaf saya kata jika ayat itu kasar. Ya, kalau kita nampak ada orang yang memuat naik gambar dia berpegangan tangan, berpelukan, kan, cheek to cheek lah orang kata, pipi ke pipi, kan, bahu ke bahu. Yang kita nampak, sweetnya couple ini, itu tak sweet. Itu perkara mungkar. Kita sekarang ni bukan pasal jealous ke tidak. Nanti ada orang kata, kau jealous ke apa? Nak cakap benda tu mungkar. Ni bukan benda jealous Tak ada maknanya nak jealous benda-benda mungkar ni. Sekarang kita nak kata begini, itu adalah perkara mungkar. Kita tak boleh meraihkan perkara yang mungkar. Sebab apa? Dia bukan mahram. Kalau suami isteri memang no hal lah muslimah ya. Suami isteri tu tak ada masalah. Dia nak peluk ke, dia nak apa ke, itu cerita dia lah, itu masalah dia. Cuma sekarang dia bukan halal. Dia tidak halal. Tapi kemudian dia muat naik gambar dia
berpegangan tangan, berpelukan sebagaimana konon-konon macam suami isteri. Kita pun suka, kita meraihkan, kita share gambar itu. Bukankah itu bermakna kita redha? Hati-hati pada zaman fitnah hari ini Muslimah. Hati-hati. Apa yang kita share, apa yang kita suka dengan perkara yang kita lihat di social media kita. Perkara yang sweet, yang mungkin bagi kita sweet, ia tak sesweet sebagaimana yang kita rasa ia sweet. Tapi itu adalah perkara mungkar yang seharusnya kita ingkari dengan hati kita. Betul tak? Saya harap nampaklah ya keadaan itu. Jadi jangan redha bila ada orang buat perkara yang mungkar di social media. Ingkarilah ia dengan hati kita. Jangan kita pula pergi share, kita pun meraihkan, kita pun suka. Jangan lebih kita, sebab tu sekarang ni kenapa ya, perkara-perkara mungkar ia berleluasa, terutamanya di media sosial kita, kerana mungkin kita antara orang yang menyebarkan kemungkaran itu, iaitu kita redha benda yang kita rasa sweet tersebut. Lalu kita share, kita kongsikan dengan orang lain supaya tonton sekali kan. Jangan dapat share sekali lah ya Muslimah dalam hal-hal yang begini. Ingkari ia. Nampak benda mungkar, okey, dah sudah. Jangan tengok, jangan kita ni, sudah. Kan itu kalau dia nak sweet muit tu dia punya pasal lah. Kita tak perlu nak ada share dalam hal yang sedemikian. Ingkari ia dengan hati kita. Baru tepat. Kita boleh, kita nak cakap dengan dia, benda ni benda tak sweet lah, kau jangan buat. Tak boleh, kita tak boleh cakap. Nanti jadi gaduh, betul tak? Betul. Jadi gaduh. Boleh tak kita nak cakap, nak beritahu pada dia bahawa itu adalah perkara mungkar. Kita pergi pada dia, kemudian kita katakan dengan dia, tak boleh buat begini. Kita tak ada kemampuan sendirian. Tapi jangan lupa, Nabi pesan kepada kita ada hati untuk mengingkari perbuatan itu. Gunakan hati kita untuk mengingkarinya. Supaya apa? Supaya kita tergolong di kalangan mereka yang tidak redha atas perbuatan maksiat. Kerana jangan lupa begini Muslimah. Kita ni kalau meraihkan kemungkaran yang ada di sekitar kita, ya, bila Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengazab sesuatu kaum kerana kemungkaran-kemungkaran yang berlaku, yang mana mereka ni tidak cegah, walaupun dengan hati mereka, azab itu Allah akan timpakan kepada semua dengan kita sekali Muslimah. Ini yang Nabi SAW ucapkan dalam hadis baginda. Bila Allah nak datangkan siksaan, bila Allah nak datangkan hukuman ini, Allah datangkan kepada semuanya. Kerana apa? Kenapa kita terkenal sekali? Kerana kita di kalangan orang yang redha di atas kemungkaran yang berlaku. Sebab itu Nabi kata begini kepada kita. Hadis ini daripada Khalid, kan? Kata ana Khalidin wa inna sami'na. Dari Khalid Abu Bakar berkata, kami mendengar Nabi SAW bersabda, Inna nasa idza ra'aw az-zalima falam ya'khudhu ala yaday aw shaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin. Nabi kata sesungguhnya orang yang melihat kezaliman kemudian tidak mencegah dengan tangannya, maka sangat dibimbangi Allah akan menimpakan seksa kepada mereka secara keseluruhannya. Sangat dibimbangi begitu Muslimah. Kalau kita lihat pada riwayat yang lain, masih lagi dalam hadis yang sama, ya, kedua-duanya hadis riwayat Abu Daud. Ada satu lagi sanad yang lain. Di sini Amrun dia kata, qala Amrun an Hushaym wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala an yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku an ya'ummahumullahu minhu bi'iqabin.
tidaklah kemaksiatan yang dilakukan pada satu kaum. Kemudian mereka mampu mencegahnya, tetapi tidak mencegahnya. Melainkan Allah akan meratakan seksa kepada mereka. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak timpakan seksa itu tadi, Allah berikan kepada semuanya. Hadis itu, ya muslimah, ada dalam kitab kita. Rujuk pada muka surat 311 hingga 312. Kedua-dua muka surat itu pada perenggan yang terakhir di bawahnya, kemudian pada muka surat 312, di atas itu sekali, ada tentang hadis ini yang Nabi ingatkan kepada kita, kenapa kita perlu jadi orang yang mengingkari kemungkaran walaupun dengan hati kita. Kita tak mampu nak cegah dengan lidah, tak mampu nak cegah dengan tangan kita, kan? Lidah tak mampu, tangan tak mampu, maka kita ada hati tadi kan, cegah dengan hati. Kerana bimbang. Bila Allah Subhanahu Wa Taala datangkan azab, azabnya Allah berikan kepada semua sekali. Tak kira sama ada kita soleh ataupun tidak. Ya, tak kira dengan kita-kita sekali ni yang tak melakukan kemungkaran itu, Allah akan timpakan azab kepadanya. Sebab itu Nabi kata apa? Dibimbangi. Jadi perlu ada usaha untuk mengingkari walaupun dengan hati. Kenapa penting? Pernah tak dengar berkenaan dengan hadis tentang kaum yang menaiki sebuah kapal? Ada sebuah hadis ataupun perumpamaan yang Nabi SAW berikan kepada kita muslimah. Nabi ceritakan kepada kita tentang perumpamaan kaum yang menaiki sebuah kapal. Iaitu Nabi kata begini dalam hadis ini. Mathalul qa'im ala hududillahi wal waqi'a fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Ada kaum, ya, Nabi kata ada kaum ini, iaitu perumpamaan kaum yang nak menegakkan hukum Allah dan kaum yang mendiamkan hukum Allah ini, iaitu dia tak cegah hukum Allah, umpama mereka yang berada di atas satu kapal. Ya, mereka yang berada di atas satu kapal. Apa yang berlaku di atas kapal ini? Nabi kata begini muslimah kepada kita. Mereka ada yang berada di atas. Okey? Naik kapal kan ada sekarang ni kapal banyak tingkat ya muslimah. Ya, tapi di sini Nabi berikan dia cuma 2 tingkat sahaja. Tapi kalau sekarang ni kapal kita masya-Allah tabarakallah, bertingkat-tingkat, berlevel-level. Namun di sini Nabi berikan dengan perumpamaan ada 2 level. Ya, ada 2 tingkat kapal itu. Ada sebahagiannya yang duduk di bawah, ada sebahagiannya yang duduk di bahagian atas. Kemudian Nabi kata, فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا جَمِيعًا. Jadi, apa yang berlaku dalam kapal ini? Tadi kan Nabi kata, ada yang duduk di bahagian bawah, ada yang duduk di bahagian atas. Mereka yang duduk di bahagian bawah ini, bila mereka nak ambil air, mereka perlu naik ke bahagian atas. Dan ia mengganggu orang yang berada di bahagian atas. Kan mereka nak ambil air, mereka kena naik atas. Naik atas ganggulah orang dekat atas, mungkin lecah air, kemudian bawa pergi bawah air tu kan, air jatuh-jatuh dan sebagainya. Lepas tu diorang pun nak ambil air sekali, sama-sama lah. Semua yang nak ambil air ni kena naik di bahagian atas. Jadi ada satu idea untuk orang yang berada di bahagian bawah ini. Mereka yang duduk bawah ni rasa kita ni ganggulah orang bahagian atas ni. Apa kata kita lubangkan je lah kapal ni? Dia tak, dah tentu kita ni dekat tengah lautan. Kalau kita lubangkan kapal tu, tentu air tu akan keluar betul tak? Daripada bawah. Kan senang, tak payah kita nak pergi naik atas. Ambil air di atas. Air tu dah tentu-tentu. Dia keluar daripada kapal yang dah kita lubangkan. Bayangkan muslimah. Jika
orang yang di bahagian atas, yang duduk dekat atas ini, mereka setuju dengan cadangan orang yang berada di bawah. Apa yang berlaku? Saya rasa semua orang tahu dah apa jawapannya. Apa yang berlaku jika kita yang dekat atas ini, kita biarkan orang yang di bawah, dia lubangkan kapal tu. Untuk semata-mata supaya ada air keluar di bawah. Dengan kita sekali tenggelam, Muslimah. Kalau kita biarkan orang dekat bawah tu buat perkara yang mungkar tu tadi, betul tak? Sebab itu Nabi kata apa dalam hadis ini? Jika dibiarkan, binasalah semuanya. Tapi jika dicegah, selamat semuanya. Betul tak? Betul tak? Kalau kita biarkan orang yang di bahagian bawah itu tadi, suka-suka hati je dia pergi lubangkan kapal tu kan, adakah ia memberikan manfaat sebagaimana yang mereka fikirkan, yang mana asalnya idea itu timbul kerana mereka tidak mahu susahkan orang yang ada di atas. Betul tak? Idea itu timbul sebab mereka tak nak susahkan orang yang di atas. Tapi bayangkan kalau betul-betul mereka buat. Bukankah itu membinasakan keseluruhan kapal? Mereka semua tenggelam kerana perbuatan orang yang di bawah. Sebab tu perlu tak kita cegah? Perlu. Penting tak bila ada satu perkara yang mungkar kita cegah? Penting. Kerana kalau kita cegah, kita akan selamat, Muslimah. Betul tak? Bila kita cegah perbuatan orang yang di bawah itu tadi, kita selamat, dia juga selamat. Tapi kalau kita biarkan dia tenggelam, kita yang kat atas yang tak ada apa-apa, yang kita tak ada idea pun tentang apa yang, makna kita tak menyumbangkan idea itu tadi. Sebab itu kita ni bila kita mungkin, saya nak kata gini lah, ahli keluarga, kita bila dalam satu keluarga, letaklah diri kita umpama dalam kapal itu tadi. Bila ada di kalangan keluarga kita yang buat perkara yang mungkar, sebab sekarang bila kita dalam satu keluarga, satu family, dalam rumah contohnya, satu rumah ini, kita umpama berada dalam satu kapal yang nak berlayar bersama-sama. Suami adalah nakodanya contoh. Isteri kan pembantu kepada nakoda itu tadi. Sama-sama berada dalam satu kapal. Suami kalau biarkan isteri buat maksiat, sekarang suami ni ada kemampuan untuk cegah ke tidak? Ada. Dia ada kemampuan daripada sudut tangannya? Ada. Daripada sudut lisannya? Ada. Boleh ke suami bila nampak isteri buat maksiat, tak apalah saya cegah dengan hati? Tak, Muslimah. Ataupun kita ni di kalangan Muslimah yang nampak suami kita buat perkara yang mungkar, kita kata tak apalah saya cegah dengan hati. Kita ada kemampuan untuk cegah dengan tangan kita, Muslimah. Kita ada kemampuan untuk cegah dengan lisan kita. Kalau kita biarkan rumah tangga kita porak-peranda, kita biarkan suami kita buat maksiat contohnya, kan? Kita nampak suami kita, dia teks wanita lain, bodoh. Biarlah. Ada begitu. Akhirnya berlaku kecurangan di belakang. Itu sebab apa? Asalnya kita biarkan kemungkaran itu. Kalau awal, saya selalu kata ginilah, kita orang perempuan, kalau kita nampak suami kita ada buat perkara yang mungkar, usaha untuk tegur dengan cara baik. Jangan biarkan. Bila kita biarkan, itulah dia bawa masalah. Sampai kesudahnya akhirnya berlaku porak-peranda dalam rumah tangga. Kita nampak, mungkin asalnya kita kata, tak apalah suami kita cuma kawan-kawan je dengan orang tu. Tapi, boleh ke suami kita kawan-kawan kita? Ni kawan-kawan yang kita kata teman tapi mesra ya. Ya, teman tapi mesra tu beza ya, Muslimah. Kita nampak, kita kena tegur. Kita yang, I rasa tak elok lah ya kawan dengan dia macam itu. Tegur. Jangan biarkan. Kita sekarang tak boleh kita kata, tak apalah Zaza, itu hak dia nak kawan dengan siapa. Saya tak boleh halang. Betul. Kita memang tak boleh halang suami kita nak kawan dengan siapa. Ataupun seorang suami memang tak boleh halang isteri nak kawan dengan siapa. Tapi bila kita nampak tak elok. Mungkin perbualannya dah sudah jauh. Perbualannya dah tak elok kan.
yang mungkinlah wanita itu ataupun suami itu pun adalah ada pasangan masing-masing. So di sini kita sebagai pasangan perlu cegah. Dia perlu beritahu, perlu sedarkan. Mungkin pasangan kita tak sedar. Ia adalah perkara kemungkaran. Sebab tadi saya kata, letaklah diri kita dalam kapal tu tadi, muslimah. Ya, bila kita biarkan, dia akan datangkan mudarat dalam kehidupan kita. Bukan suami itu sahaja yang mudarat tau. Tapi kita juga termasuk sekali kita yang terkena dengan mudarat tersebut. Anak-anak sekali terkena kesannya. Kerana apa? Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh pasangan. Jadi ini penting. Kita sesama kita, bila berada dalam satu kapal ini ya, saling tegur-menegur antara satu dan yang lain. Bila ada perkara maksiat yang berlaku di depan mata kita, jangan dibiarkan. Kerana ia akan datangkan mudarat dalam kehidupan kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Ada panjang lagi ya. Saya akan bawa kepada bulan hadapan lah insya-Allah. Okey, tapi untuk perbincangan kita pada hari ini, itu sahaja. Saya nak hentikan di situ. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat. Mungkin jika di sana ada persoalan yang ingin diajukan ataupun saya nak jemputlah di sini moderator kita yang dah lama saya tak nampak. Tak tahu dia menghilang ke mana kan. Okey, mungkin kita boleh jemput moderator kita untuk ke hadapan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat? Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Boleh dengar suara Ana? Boleh Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadilah Ustazah Dr. Sakinah Sabtu atas pencerahannya berkaitan tentang isu kemungkaran lah bagaimana kita mencegah kemungkaran tersebut. Jadi di sini ada beberapa komen yang boleh kita paparkan di skrin. Namun sebelum itu Ustazah minta maaf banyak kepada sidang penonton yang dirahmati Allah SWT. Yang mana kita mula kuliah kita ni agak lewat sikit kerana ada beberapa technical issue. Tapi alhamdulillah pada kesabaran daripada ustazah sendiri dan juga para sidang penonton yang dirahmati Allah SWT, kita dapat alhamdulillah terus. Sabar kata Ustaz. Kalau tak saya kata Ustaz cancel je lah, malas nak tunggu Ustaz. Tak adalah guru. Okey, baik. Oleh. Okey. So, di sini ada apa komennya? Komen boleh kita lihat. Alright. Win Tati, Win New. Kalau kita tegur, diorang cakap kita ni alim sangat lah Ustazah. Alim sangat. Ni biasa kita biasa dengar. Kan? Yes. Betul. So mungkin kita kalau kita pun kena juga Ustaz, betul tak? Itu perkara yang lumrah dalam kehidupan asatizah. Jadi kadang-kadang kita tegur dalam keadaan yang baik pun kita akan dikata kita sedemikian, kita ni alim dan sebagainya. Tapi mungkin kita boleh berikan sedikit bimbingan daripada perspektif asatizah kepada orang awam. Mungkin orang awam ni mungkin bila ditegur macam gitu dia akan putus asa. Dia akan kata, oh aku alim aku actually pun ada banyak kesilapan. Jadi aku tak perlu nak tegur orang. Macam aku ni pun ada kesilapan juga. So lebih baik aku berdiam diri. So apa Ustazah punya bimbingan untuk orang awam seperti ini? Okey, baik gini, kita lihat, saya nak pesan ginilah. Sebenarnya kenapa Nabi SAW berikan kepada kita dengan 3 peringkat itu tadi? Ya. Sebab bila kita lihat kemungkaran, tak semestinya kita kena tegur dengan lisan. Betul tak? Sebab tu mungkin kadang-kadang ada orang kata kita ni alim sangat. Kan? Mungkin sebab bila kita nampak je kita tegur. Kita nampak kita tegur. Kita nampak kita tegur. Dia keadaan sedemikian. Sebab begini, tak semua situasi yang mana bila kita lihat, kita perlu tegur. Sebab tadi Nabi ada kata, kita boleh gunakan hati kita. Ya, macam tadi saya kata, tak semua tentang anak orang lain yang buat salah tu kan. Betul tak? Kita tak boleh tegur anak orang lain sesuka hati kita, betul tak? Mungkin mak ayah dia tak boleh terima. Anak tu mungkin boleh tak boleh terima. So dalam keadaan sedemikian, bolehkah kita approach dia, kita tegur? Mungkin kita tak boleh. Unless kalau kita makcik ke pakcik, adik-beradik kan. Yang tu, itu tak apa. Kita dah ada hubungan yang erat. Ada hubungan yang erat tu. Baru kita boleh tegur. Tapi kalau dalam situasi yang mana kita orang luar,
Betul tak? Kita orang luar yang tidak ada, mungkin kita cuma kenal-kenal gitu, kawan-kawan biasa. Dan kita nak tegur. Mungkin sebab itu ada orang dia tak berapa senang dengan teguran kita walaupun dengan cara apa pun yang kita gunakan. Mungkin dengan cara yang lembut dan sebagainya. Sebab tu orang kata, kau ni nak bajak Ustazah Sakinah. Macam tu lah kan. Mungkin orang kata semikian. So, kita pun kena tengok juga ya keadaan-keadaannya bila kita nak menegur. Ketika kita melihat kemungkaran itu tadi. Kalau kita rasa keadaan itu membolehkan kita tegur, dipersilakan. Yang tadi kan kita kata kita ada hubungan yang rapat dengan orang tu tadi, mungkin kawan baik kita, members kita ke bukan, anak saudara kita ataupun pakcik kita macam ni. Nak tegur pakcik, makcik pun, kalau nak tegur mak sendiri pun susah ya Ustaz, betul tak? Parents kita, adik-beradik pun sendiri pun susah. Kadang-kadang ia berlaku, saya faham kadang-kadang memanglah Ustazah kita dah ada hubungan baik ini sebab apa? Itu abang saya, itu adik saya. Kita cakap abang kita kata kita ni bajet sangat, baik sangat. Pun susah juga. Baik, sekarang kita dah buat. Bila kita dah buat, okey, kita dah tegur banyak kali namun masih lagi tak jalan, barulah kita pindah kepada keadaan yang berikutnya, iaitu dengan hati kita. Iaitu dengan doa kita lah Muslimah. Okey, dengan doa kita. Itu yang maknanya di sini kita tak tinggalkan. Ya, kita tak tinggalkan. Tapi kita masih lagi berharap dengan berlakunya perubahan pada orang yang kita sayang itu tadi. Sebab kita dah gunakan keadaan yang pertama, iaitu dengan tangan kita. Tangan ni maksudnya kuasa kita ya. Kalau kuasa apa ya Ustaz Syahid? Perkataan lain kalau Ustaz Syahid boleh gunakan. Kalau istilah kita ada kekuatan ke ataupun kita ada kekuatan, kita boleh control that situation. Kita boleh control the situation. Maknanya kita memang berhak untuk tegur. Macam tadi ibu bapa, suami isteri kan, kita ada kuasa. Tangan ni boleh termasuk ni tak Ustazah? WhatsApp kan diorang boleh tegur melalui WhatsApp group. Contohlah kalau diorang nak tegur di keluarga. Kadang-kadang kan dia gini, kadang-kadang dengan kita berbual dengan kita WhatsApp, dia lebih pedih kalau kita WhatsApp daripada kita berbual. Faham tak? Macam kadang-kadang bila kita WhatsApp, dia macam dia peneguran tu macam pedih. Jadi bila kita WhatsApp kat group, orang semua akan perasan. Dan kalau siapa makan cili, dia rasalah dia pedas. So kadang-kadang teguran kita melalui WhatsApp pun boleh menjejas hubungan antara keluarga kita. So maybe Ustazah boleh jelaskan tangan itu termasuk menggunakan alat-alat yang moden sekarang. Tangan tu termasuk dengan tangan. Mungkin kita kata kalau saya tak mampu nak approach dia secara physically, saya boleh gunakan WhatsApp tu tadi. Ataupun senanglah Ustaz Syahid, kita kata kita gunakan Facebook kita sindir orang dekat Facebook. Kita nak biasa kan. Indirectly kan, kita sindir kan. Alah, kalau orang tu siapa makan, lah dia punya belakang hujung tu, siapa makan cili dia rasa pedas. Okey, kalau tak rasa tu, kalau tak makan cili jangan sibuk-sibuk nak terasa. Cakap macam itu. Kita dekat IG kita dan sebagainya. So ini dia tak cantik lah dalam keadaan kita nak cegah kemungkaran itu tadi. Kalau begitu keadaannya, itu bukan yang diajarkan oleh agama kita. Biasa begini, bila kita nak nasihatkan orang, seharusnya dia adalah one to one yang mana bukan di halayak ramai, orang lain tak tahu. Dia boleh diterima kalau keadaan yang begitu. Jadi kita kalau nak tegur seseorang, mungkin dia buat salah, betul lah dia buat salah. Tapi tak boleh kita nak tegur, mungkin di WhatsApp group kan ramai orang. Betul tak? Orang nampak orang semua baca kata, dia cakap pasal siapa ni kan? Aku tahu lah, dia mesti cakap pasal Syahid ni. Aku tak mesti cakap pasal Syahid dia. Padahal muka Syahid kena sebiji dah. Orang lain dah tahu dah keadaan itu. So kita janganlah mengaibkan, maknanya kita memalukan dia. Jadi di sini dia tak mendatangkan kemungkaran, tak mendatangkan kebaikan. Baik-baik kita nak supaya orang itu dia tak buat hal yang mungkar, tapi akhirnya ia menimbulkan isu yang lain, iaitu permusuhan. Jadi mungkin saya faham begini, ramai yang takut untuk menegur ialah kerana bimbang berlaku permusuhan. Tapi jika kita ikut betul-betul sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita itu tadi, kita akan faham bahawa bila kita nak cegah kemungkaran, kan tadi saya ada bincangkan kan, adakah mungkar itu berlaku kepada kedua belah pihak yang difahami sebagai mungkar. Jadi kita bila nak tegur, kita kena cek dulu. That's why pentingnya bila kita one to one dengan orang itu tadi, kita maklum dulu kenapa dia buat perkara sedemikian.
kita dapatkan penjelasan terlebih dahulu sebelum kita menegur. Mhm. Bila kita dah faham dia punya background je kan, dah faham isu dia, baru kita faham. Jadi bila kita nak tegur, mungkinlah kita masih lagi ada peluang untuk menegur. Mungkin bagi kita itu masih lagi salah, tapi approach kita berbeza. Ayat yang kita gunakan berbeza sesuai dengan apa masalah yang dia ada ketika dia buat perkara mungkar itu tadi. Baru cantik keadaannya. Okay. Jadi peneguran ataupun nasihat itu tetap terus berjalan. Tapi dengan approach yang berbeza, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai juga dengan keadaan orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Okey, wallahu a'lam. Jadi kalau secara kesimpulannya untuk Muswin tadi, kita dah do that level by level. So kita tak akan, betul kan Ana? Kita tak akan dipersoalkan nanti di padang mahsyar berkaitan tentang apakah yang telah anda lakukan ketika mana melihat kemungkaran. So kita boleh justify yang kita dah melakukan level yang pertama, level yang kedua, akhirnya kita tak mampu dan akhirnya kita melalui hati. Jadi kita tak akan dipersoalkan kalau di padang mahsyar. Maknanya kita dah berusaha, kita dah mengambil langkah-langkah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Namun sedemikian, ada situasi yang Ana rasa Ustazah, kalau macam ni isu jiran tetangga lah. Kan sekarang ni kalau kita lihat, ni saya masuk pada perkara isu yang mungkin tengah trending lah. Yang mana during circuit breaker kita mendengar ada beberapa kes-kes domestic violence yang berlaku lah, keganasan rumah tangga yang berlaku ataupun family violence ataupun child abuse dan sebagainya. So kita sebagai jiran tetangga kadang-kadang, yalah macam Ustazah kata, kita perlu mengikut kemampuan kita. Tetapi kita sebagai jiran tetangga yang mendengar suatu perkara yang tidak di suatu perkara yang normal, macam kita dengar bising-bising, pekik-pekik, macam dia tengah pukul ataupun dia tengah menggunakan kekerasan suara dan sebagainya. So adakah kita masih lagi mengatakan tak apalah, kita jangan ambil tepi kain orang kan, kita just buat kita punya own self lah, kita tak payah nak buat apa-apa. So is it kita mengatakan okay, kita tak suka kepada perbuatannya, adakah kita membiarkan itu satu perkara yang diajarkan oleh Islam untuk kita biarkan suatu perkara itu biar berlangsung tanpa kita melakukan apa-apa? Kan kita mengatakan langkah yang pertama menggunakan tangan. Kalau kita ada kontrol, kita tegur dengan secara direct. Kemudian melalui lidah dan sebagainya. Kemudian kita melalui hati. So kalau dah sampai hati, maknanya kita dia punya perbuatan tu kita benci. Saya? Hati belum sampai tu. Hati belum sampai Belum sampai hati ya? Dia tak kata kalau dah sampai hati. Tak tahu. Okey. Faham. So apa kita punya, yalah sebagai seorang Muslim, walaupun jiran kita ni non-Muslim, kita still nak kena ambil tahu kan Ustazah, ambil peduli berkaitan tentang tu. Yes. Sekarang ni kita ada talian-talian yang boleh kita hubungi, betul tak? Helpline untuk helpline. Ataupun yang boleh kita buat aduan terhadap apa yang kita dengar, supaya datang pihak-pihak yang kita kata ada authority lah untuk membantu keluarga tersebut. So kita tak boleh, kalau dalam keadaan yang kita dah dengar teruk sangat situasi tersebut kan, maknanya kita kalau kita nampak memang tak ada poin perubahan, memang gitu-gitulah, jadi kita ada tanggungjawab untuk membantu pihak itu tadi kan, dengan menghubungi pihak-pihak tertentu yang boleh datang untuk memberikan bantuan kepada keluarga tersebut. So itu tanggungjawab kita, maknanya jangan terus-terus kita pergi kepada hati. Sebab tadi saya kata dia tak sampai lagi pada hati, dia masih lagi ada kekuatannya untuk kita lakukan usahanya. Itu dengan tangan kita, dengan lidah kita. Angkat telefon. So tu termasuk dalam kategori mana Ustazah? Kalau yang call pertama tu termasuk dalam kategori kedua. Masih lagi pertama dan kedua. Kemudian ini kalau kita kata dia memang macam mana kalau yang ketiga tu belum sampai lagi. Sebab kita ada keadaan yang pertama dan kedua yang boleh kita gunakan untuk membantu jiran itu tadi. Sebab kita pun dah ada guidelines kan yang telah diletakkan oleh badan-badan tertentu untuk membantu mereka yang mungkin kita dengar ada masalah keganasan rumah tangga, ada masalah yang berlaku dalam abuse contohnya di dalam rumah. Mungkin kita orang luar yang tidak tahu menahu apa yang berlaku, tapi kita boleh
usahakan supaya ada orang datang check keadaan orang yang dalam rumah itu. Mungkin mula-mula kita mesti call polis lah. Contohlah kan. Kita call polis kan. Takut berlaku pembunuhan ke apa Kadang-kadang dah bergaduh ni, kita tak dapat benda banyak benda yang tak dapat dielakkan. Kalau dah menjerit dan sebagainya kan. Itu selalunya kalau kita nampak mesti polis datang. Sebab selalunya jiran akan call dan polis akan datang untuk stopkan keadaan sedemikian. Ini kita kata usaha yang kita lakukan untuk mencegah daripada ia berlaku perkara yang lebih buruk. So dan kita pun tak boleh kata yang ini istilah kepo Ustazah. Kepo kita dia, kepo yang tak sesuai untuk kita punya. Kita panggil sebagai satu tanggungjawab. Ya, yang untuk kita jika sekiranya memang tak ada orang lain lah kan, memang kita nampak tak ada benda pun, hari ni sama esok sama kan, sama je kan. Jadi kita nak cegah perkara itu. So, kalau kita nampak memang tak ada seorang pun yang ke depan, tak apalah, kita ke hadapan untuk membantu pihak yang memerlukan itu tadi. Supaya dia tak lebih mudarat. Tiba-tiba dengar bunuh diri macam gitu. Jadi baru nak menyesal. Kalaulah saya call. Perkataan kalau pun Ustazah tak boleh gunakan selalu dalam kehidupan. Selalu. Kan maknanya menolak takdir Allah tu. Kita menyesal. So kita sebelum berlaku hal-hal yang lebih buruk, maka terbaik. Kita ni tak kata kita kepo lah, tapi kita nak cegah keburukan. Kepo tu lain tau Ustaz. Kepo tu macam mana Ustaz? Mungkin Ustaz boleh bagi contoh kepo tu macam mana? Kepo makcik kepo. Orang masak apa nak tahu kan. Orang cakap dengan siapa nak tahu kan. Yalah, something like that lah. Itu baru namanya. Tapi kalau dalam hal yang sedemikian bermakna kita menjalankan. Sebab ni biasa berlaku macam ni tau Ustazah. Dia sometimes macam kalau ada duduk dengan parents lah kadang-kadang parents ni kan orang-orang dia yang dah berusia dan mereka pun macam dia akan kata dah lah kau jangan sibuk-sibuk nak tahu hal orang jiran sebelah, tak payah, itu biar dia urusan family dia, rumah tangga dia. Biasalah tu kan. Biasalah tu. Ada orang cakap Ustaz itu namanya concern, bukan kepo. Concern concern. Yalah. Ada orang komen ni daripada Julie. Julie Abdul Rahman Julie Abdul Rahman kata. Namanya concern bukan kepo. Terima kasih Julie. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi maknanya mereka ni prihatin berkaitan tentang. Jadi saya ambil kesempatan lah bagi kita, terutama ni kita sebagai rakyat Singapura, terutama ni kita orang Muslim, pastikan kita jangan concern dengan orang Muslim saja. Actually dengan non-Muslim pun kita kena concern because itu hak jiran. Betul. Hak jiran seperti mana baginda Rasulullah SAW ajar kepada kita. Hak jiran tak semestinya jiran tu mesti Muslim baru kita ambil peka, kita ambil berat, kita concern. Tapi orang yang non-Muslim pun kita kena saling bantu-membantu. Kita kena educate ourselves supaya kita ni mengambil tindakan. Jangan sampai perkara-perkara ni dah berlarutan, barulah kita menyesal, hari tu aku dengar macam itu, tu yang dia bunuh diri, alamak, kalau lah aku call hari tu dah tiba-tiba dapat kes dia, suami dia kelar dia apa. Yes, so that's why kita kena ambil perkara ni serius. And kita jangan ambil, apa kata orang tu, jangan, khutbah yang lalu ingat lagi tak yang mana istilah ifrat dengan tafrid tu. Kita tak boleh tafrid, maksud kita ambil sambil lewa perkara ni. Kita kena betul-betul mengambil peduli tentang hal ehwal sekeliling kita. So inilah peranan kita sebagai seorang Muslim. Kita dah belajar ilmu kan, kita mengikuti majlis ilmu, terutama Ustazah Dr. Sakinah punya kuliah dan sebagainya kan. So try to terjemahkan teori tu kepada praktikal. So itu lebih nampak perkata orang tu kita faham apa yang kita mempelajari ni. Jangan sekadar kita teori, tetapi kita sebagai kata orang tu nak berdebat-debat dengan orang yang kata orang tu cari punca, lepas tu kita cari debat, kita ada reason, ini daripada reference daripada Ustazah Dr. Sakinah Sabtu tau. Jangan quote nama saya. Jangan quote. So penting untuk kita mempraktikkan apa yang kita pelajari sesuai dengan keadaan lah, sesuai dengan keadaan. Yes, okay, syukran Ustazah. So ni ada sikit. Mila Ali. Assalamualaikum Ustazah. Pernah Kak Mila benci dengan satu kemungkaran tetapi dinasihati supaya husnuzon. Kak Mila terus terdiam. Wah, ni macam cerita. Cerita apa Ustaz? Terdiam. Terus terdiam. Terus terdiam bila dia kata husnuzon. So husnuzon yes. Bila kita benci dengan satu kemungkaran tu, je lebih baik kita just simpan je lah dalam hati kita.
Mungkin sebab kenapa orang tu suruh kita husnuzan, mungkin sebab kita luahkan, betul tak? Kita luahkan dan kita kata, ya aku tak suka lah orang tu buat macam itu, aku tak suka. Mungkin sebab kita cakap sedemikian. Bila kita cakap, mungkin kawan kita pun ada sebenarnya, kau tak payahlah cakap gitu, kau husnuzan lah juga. Itu yang buat kita terdiam. Betul tak? Jadi, nasihat saya, bila kita nampak apa-apa kemungkaran, kan, diam dulu dan kita just ingkar dia dalam hati kita. Jangan kita luahkan. Sebab mungkin kita bimbang orang tersalah faham di atas keingkaran yang kita buat tadi ataupun ketidaksukaan kita terhadap benda-benda yang maksiat tadi kan. Mungkin orang tadi kata kita ni suuzon dengan orang itu, kita tu dan gini. So better, sebab tu tadi dia berkata apa, dalam hati. Dalam hati maknanya kita tak kata kita luahkan dulu lah. Kita just letakkan ia dalam hati kita tak redha. So itu lebih baik. Kerana dibimbangi macam tadi lah kesnya kan. Orang pula salah faham dengan keingkaran kita ataupun yang kita tak redha tadi. Orang ingatkan kita ni kita suuzon dengan kawan kita dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang boleh saya berikan lah. Masukannya Cik Bahasa Indonesia. Salimah Salim, Ustazah, kalau seorang isteri itu sudah ditegur oleh suaminya tetapi si isteri melayan dan tetap anggap dia benar, macam mana tu Ustazah? Melayan tu maksudnya? Itulah. Is it macam tadi Ustazah ada mention kalau macam seorang isteri tu dia ada berbual-bual dengan kawan dia ataupun dia macam kira terlalu apa kata orang tu, teman tapi mesra. Teman tapi mesra kan. So suami dia dah tegur tetapi dia masih melayan. So dia kata macam mana ni Ustazah? So kira macam kita ni memberikan solusi. Actually asatizah kita bukan sumber kita untuk memberikan yes, itu bukan pakar untuk keseluruhan perkara. Sometimes perkara ni sesuai untuk yang kaunselor ke ataupun bagi sudut psikologi ke. So tak semua soalan kadang-kadang kita boleh menjawab dengan jawapan. Tapi kita boleh berikan nasihat. Yes. So kalau Ustazah punya pandangan macam mana? Kalau isteri tu dah ditegur oleh suami, dia tetap masih melayan teman tapi mesra tu. So apa yang kita boleh lakukan? Takkan kita terus doa je kan, tanpa kita berusaha. Maknanya suami kena tetap terus-terusan menasihatkan. Isteri nak dengar tak nak dengar, dia bingit ke apa, itu masalah dia. Okay. Tapi kita kena tetap terus ingatkan supaya dia tak lupa tentang tu. Saya faham, mungkin isteri pun kadang-kadang problem juga Ustaz, betul tak? Kita pun tak boleh nak salahkan orang lelaki je kan dalam hal ni kan. Isteri pun kadang problem juga. Bila suami cakap, sekali tak dengar, dia rasa dia betul, dia rasa ego, dia rasa tak apalah yang, bukannya apa, you ni jealous lah apa. Mungkin dia cakap gitu kan, you jealous lah, ni kawan I apa. Cuma kita bimbang di pihak yang satu lagi, dia tak macam kita. Sebab begini, saya nak kata, orang perempuan, perasaan dia lain dengan orang lelaki. Ya, kita orang perempuan mesra, betul. Kita mesra, kita tak ada apa-apa. Tapi yang pihak sebelah sana mungkin ada apa-apa. So sebab tu kita selalunya begini, kita orang perempuan rasa macam tak ada apalah, aku okey je dengan dia, aku kawan dengan dia, tak ada apa. Kita huha-huha dengan orang lelaki. Orang lelaki tu dia rasa lain. Dia rasa macam ada harapan lah gitu. Maknanya kita memberikan harapan walaupun kita isteri orang. So sebab tu kita kena dengar juga kata suami ni. Tapi kalau kita degil, kita tak nak dengar tadi kan, saya tak nak cakap pasal macam mana saya tak nak kata isteri tu derhaka lah, itu ayat yang kasar kan, kata isteri ni memang ahli neraka, tak boleh cakap gitulah kan. Saya rasa itu yang nak didengar oleh Puan Salimah agaknya. Kan, tapi tak, kita tak kata sedemikian. Mak di sini usaha itu perlu digandakan. Mungkin kesedarannya belum datang lagi. Jadi yang suami tadi kan, janganlah kita biarkan. Maknanya bila dah tegur, usaha. Tapi jangan tegur hari-hari. Sebab nanti bosan pula. Bila nampak ada apa-apa keadaan yang tak kena ke apa kan, diam dulu. Dan tegur dengan baik dan seterusnya. Dalam masa yang sama, tak berhenti juga berdoa kan, dan mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh isteri itu tadi. Namun kadang-kadang kadang-kadang ada masanya cuba tegas dalam situasi sedemikian. Okey,
beritahu pada isteri tu kan, jangan layan Ustaz. Jangan layan, bunyi bising Ustaz. Jangan layan apa yang, kalau betul-betul itu berkenaan dengan kerja dan sebagainya, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dah sampai, orang kata apa curhat dah sampai ada perkara yang tak seharusnya. Okey? Dia ada masalah teknikal lagi. Saya tak tahulah apa dia masalah dia. Okey. Sorry, saya tak dengar suara lah. Sekejap, Oh, bukan melayan. Maksudnya melawan. Itu penting juga sebenarnya kita ni betulkan. Jadi jawapan yang kita berikan juga tepat. Isteri tu melawan lah Ustaz, bukan melayan. Kan saya dah salah terangkan dah tadi dah Puan Salimah, kerana salah ayat yang digunakan. Saya dah berikan satu jawapan yang silap daripada perspektif soalan yang diberikan tadi. Nak ulang balik ni. Okey. Dia kalau melawan, di sini kalau isteri dah lawan tu kan, para isteri ni kena banyaklah istighfar sebab apa yang suami tegur itu adalah perkara yang benar. Okey? Jadi bila berlaku hal yang sedemikian, bila suami tegur, selalunya ada banyak perkara-perkara yang baik. Jadi kena dengarlah cakap suami tu. So jangan layanlah. Jangan lawanlah apa yang suami tegurkan bila ia adalah perkara yang baik. Kena taatlah kepada apa yang suami sebutkan tadi. Selama mana ia bukan perkara yang maksiat. Okey, sebab suami tegur perkara yang baik. Jadi kena dengar apa yang suami tegurkan itu tadi. Mana pergi teman saya seorang ni? Dia hilang. So macam mana Ustaz Syahid? Nak berhenti ke tidak? Saya kalau boleh nak berhenti ni sebab saya dah penat. Okey, saya rasa itu sahajalah perbincangan kita untuk hari ini. Ustaz Syahid dia dah hilang. Saya tak tahu dia nak hentikan atau macam mana. Dia keluar ke ataupun dia minta maaf Macam buang masa bila dah berlaku begini. Saya pun tak fokus tadi bila jawab bila berlaku hal-hal yang begini. Minta maaf jika jawapannya tak berapa kelari ke laut ke apa. Mana Ustaz saya jadi Ustaz, apakah kita hentikan saja siaran ini? Allahu Akbar. Minta maaf lah banyak. Ada je dia punya technical issue ni. Okeylah, apa pun alhamdulillah jazakumullah khair jazak kepada Al-Fadilah Ustazah. Ya. Apa ni? Ada lagi Kak Ustazah selalu pencara tegur sikap-sikap isteri, tapi we have to relook at sikap-sikap suami. Paling baik tegur dengan penuh hikmah. Alamak. Dia sila suami. Betul lah, sebab tu tadi saya bagikan contoh pun bukan pasal isteri sahaja. Pasal suami pun saya berikan contoh juga. Bila suami ada buat perkara yang mungkar, isteri kena tegur. Bila isteri buat perkara mungkar, suami perlu tegur juga. Kan yang mana kedua belah pihak lah ada silapnya. Kita perlu faham begini Muslimah. Suami dan isteri bukan insan yang sempurna. Kita tak perfect. Ada perkara-perkara yang terlepas pandang, ada perkara-perkara yang dia lakukan kan. Sebab itu kita kata rumah tangga ni dia saling lengkap melengkapi. Tak ada suami tak lengkap, tak ada isteri juga tak lengkap. Sebab itu dia saling tegur-menegur antara satu dan yang lain. Jadi di sini kedua-dua belah pihak, saya tak kata hanya isteri sahaja yang perlu ditegur, ya. Jadi sama ada isteri yang nak tegur ataupun suami yang nak menegur, kedua-dua lah apa-apa. Kedua-dua perlu ada hikmah. Kedua-dua perlu belajar bagaimana cara nak tegur, supaya ia tidak disalahfahami dan supaya ia tidak mendatangkan pergaduhan dalam rumah tangga. Saya faham, dia awal-awal bila suami tegur ataupun isteri tegur, dia mesti berlaku perkara yang kita kata salah faham. Mesti ada punya. Kita tak kata, kan Piramli kata sedangkan lidah lagi tergigit, betul tak? Dia mesti ada benda-benda yang tak boleh nak terima. Kita mula-mula, kita orang perempuan, bila suami kita tegur kita kan, mesti kita rasa macam tak suka. Sama juga pada suami.
suami bila isteri tegur, dia tak suka. Cuma apa kita yang sebagai pihak yang ditegur itu tadi, ini pun nak kena faham juga. Kita sebagai pihak yang ditegur itu tadi, cuba kita muhasabah kembali. Mungkin ada benarnya apa yang diberitahu oleh pasangan kita. Sebab pasangan itu adalah cermin bagi diri kita. Dia yang 24 jam nampak kita. Dia yang nampak mana yang baik, mana yang buruk tentang diri kita. Jadi bila pasangan tu tegur, dia tahu ya apa part yang baik, apa part yang tak baik. So kita tak kata kena terus terima, bukan kita tahu. Tapi maknanya kita cuba fikirkan kembali. Mungkin ada baiknya di situ, ada sisi baiknya, ada sudut kebenarannya yang kita sebagai isteri ataupun suami perlu pertimbangkan teguran yang diberikan oleh pasangan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Okey Ustaz, itu sahaja saya rasa untuk ini. Makin kita nak menutup majlis kita pada hari ini, ada few question lagi yang diletakkan di ruang komen. Mungkin jika ada kesempatan pada lain masa, insya-Allah kita akan komen seperti mungkin soalan. Kita boleh mungkin yang jawapan-jawapan yang kita boleh bawa kepada minggu hadapan, sebab kita masih lagi pada topik yang sama. Yes. Okey. Yes. Sebab setiap hadis tu ada daripada bahagian-bahagian, dia tak satu hadis habis dengan satu hadis. Jadi insya-Allah Arif Adriana dan juga Haja Mariam binti Papuk, nanti insya-Allah soalan-soalan anda kita akan simpan, kita akan bawa kepada sesi yang seterusnya nanti insya-Allah pada minggu yang kedua pada bulan Oktober lah, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi insya-Allah soalan-soalan anda akan terjawab. Insya-Allah sama-sama kita discuss pada sesi tersebut, kerana pada hari ini kita dah mengambil masa yang lebih daripada Ustazah. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih pada Ustazah dan juga kepada rahmati Allah SWT kerana sudi untuk sama-sama mengikuti kuliah kita pada hari ini, dan insya-Allah segala pengorbanan masa yang diberikan oleh sidang penonton yang dirahmati Allah SWT dengan menggunakan sama ada menggunakan data mobile ke, sama internet kat rumah ke, semata-mata untuk memasang internet itu untuk melihat majlis-majlis ilmu, insya-Allah ia juga sebagai ibadah, ya, kerana kita bersungguh-sungguh untuk nak mendengar majlis ilmu ini walaupun menggunakan sedikit ialah kewangan untuk internet tersebut, ya, semata-mata untuk kita nak melihat majlis ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan barakah daripada itu. Dan kami daripada pihak Masjid Syakirin memohon maaf kerana sewaktu memimpin program ini ada sebarang kekurangan dan sebarang kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, segala kekurangan datang daripada kami. Ala kulli hal, kullu min indillah, segala-galanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi pada Ustazah, dan insya-Allah kita berjumpa sekali lagi pada masa yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu. Mari sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah serta surah wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.